أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين وبعد. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa parasmu dan harta bendamu, tetapi Allah melihat kepada hatimu dan amalmu. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Surah Asy-Syu'ara ayat 88 ke 89. Hari di mana tidak lagi berguna harta dan juga anak pinak kecuali mereka yang bertemu Allah dengan hati yang sejahtera. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi dirinya, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Kita teruskan lagi pengajian kita menggunakan kitab, apa nama kitab kita? Apa nama? Petunjuk Nabawi bagi hati yang dikarang oleh Profesor Dr. Sharaf Al-Qudah, seorang ahli hadis. Buku ini membincangkan bagaimana kita nak menjaga hati kita ni. Kenapa penting menjaga hati? Tadi seperti ayat yang kita telah bacakan tadi daripada Al-Quran. Sungguhnya mereka yang akan bertemu Allah dengan hati yang sejahtera, ya? Orang-orang yang bertemu dengan Allah ni maksudnya orang-orang yang ahli syurga lah. Ahli neraka tak dapat berjumpa Allah nanti di akhirat nanti. Maksudnya nanti orang yang mempunyai hati yang sejahtera ni nanti dapat bertemu Allah dan seterusnya. Hati yang sejahtera ni nanti dapat masuk syurga dan seterusnya dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah mengapa pentingnya hati yang sejahtera ni. Bukannya hanya penting di akhirat sana. Sejak kita hidup di dunia ni lagi, hati tu sangat penting untuk dijaga. Sebab apa? Kita dah bincangkan di pendahuluan kitab ni dulu. Penciptaan diri kita ni, Allah ciptakan kita ni ada 5 unsur. Ada 5 unsur. Boleh sebutkan 5 unsur tu? Silakan. 5 unsur penciptaan manusia. Akal. So ada 5 unsur penciptaan manusia, penciptaan diri kita ni. Jasad, roh, akal, nafsu dan hati. Jasad tu hanya berfungsi sebagai sarung lah. Sarung kita ni Melayu lah kita kan. Sarung kita ni Cina lah. Sarung kita ni Mak Saleh lah. Itu jasad. Jasad tu adalah sarung kita ni. Roh tu macam cas elektrik, cas ataupun tenaga yang beri tenaga kepada jasad ini untuk bergerak. Itu fungsi roh. Manakala akal dia menyimpan segala maklumat, ilmu, knowledge.
Segala maklumat yang ada, pengetahuan semua disimpan dalam akal fikiran. Kalau komputer tu boleh dikatakan macam hard disk tu lah kan, tempat menyimpan segala memori, menyimpan segala maklumat-maklumat. Tolong keluarkan getah. Itu akal. Lepas tu nafsu ni pula adalah apa yang dipanggil kecenderungan kita atau kesukaan kita. Suka makan, suka tidur, suka pakai baju yang cantik-cantik, suka untuk kepada pasangan berlainan jantina, itu semua nafsu lah, kecenderungan, kesukaan. Lepas tu seterusnya adalah hati. Hati ini sangat penting untuk kita jaga. Kenapa? Hati ini adalah raja kepada kesemua-semua unsur penciptaan kita tadi. So hati ini adalah pembuat keputusan dalam diri kita. Dia akan menentukan segala tindak tanduk harian kita. Jika baik hati itu tadi, maka baiklah keseluruhan apa yang ada pada diri kita ni. Jika jahat hati kita ni, bukan sahaja hati yang sengsara, segala apa yang ada di tubuh kita ni boleh menjadi sengsara kerana tindakan-tindakan yang dibuat oleh hati. Tuan. Betul. Sini. Mama sini. Okey. Sampai mana kita tadi? Hati kan? Okey, hati itu adalah pembuat keputusan. Dia akan membuat keputusan berdasarkan maklumat yang disimpan oleh akal fikiran dan juga kecenderungan atau kesukaan kita ni. Hati yang baik, hati ataupun raja dalam diri ni yang baik, dia akan buat keputusan berdasarkan segala maklumat-maklumat yang betul lah. Dan berdasarkan kecenderungan atau kesukaan hawa nafsu yang sebatas garisan syariat, sebatas sempadan syariat. Dan hati ini jugalah yang akan menyebabkan seseorang itu bahagia ataupun sengsara ketika kehidupan di dunia. Jauh lagi sebelum sampai ke akhirat sana, di dunia ni lagi, kalau dia tak jaga hati dia, hidupnya akan sengsara. Antara cara-cara menjaga hati itu tadi, dia lebih kepada perkara-perkara yang bersifat kerohanian. Banyakkan jaga segala kewajipan yang Allah dah perintahkan. Solat, puasa, zakat. Selain tu, perkara-perkara sunat. Dan antaranya apa yang tengah kita lakukan sekarang ni, menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu juga adalah salah satu cara untuk kita menjaga hati kita ni supaya tidak rosak. Oleh itu maka mengapa dikatakan bila Allah nak bagi kebaikan pada seorang itu, Allah akan fahamkan dia tentang agama dia. Maksudnya Allah akan bagi dia ilmu. So bila ada orang yang menyampaikan ilmu kepada kita ni, lebih-lebih lagi adalah ilmu agama lah. Ilmu agama, cuba untuk kita dengar. Cuba untuk dengarkan. Paksa diri kita untuk dengar. Kalau apa yang dibacakan itu adalah ayat-ayat Al-Quran
ayat-ayat daripada hadis Nabi SAW. Jangan kita menjadi orang yang tak mahu mendengar, ataupun lebih parah lagi orang-orang yang sombong. Pada sesi yang sebelum ni kita dah terangkan bagaimana apa yang dikatakan sombong tu dalam istilah agama. Kalau pada pandangan masyarakat, sombong tu mungkin orang-orang yang dipandang tak kurang bergaul dengan masyarakat, ataupun orang yang terpencil daripada masyarakat, kurang nak berbual-bual dengan masyarakat. Tapi sebenarnya sombong dalam definisi yang diberikan oleh agama ialah dia punya hadis tadi tu kita dah baca. Batarul al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong tu dia menolak kebenaran yang disampaikan oleh orang, dan dia merendah-rendahkan, dia memeli-meli pula orang yang cuba nak menyampaikan kebenaran kepada dia. Ini bahaya. Sikap ni sangat-sangat bahaya. Kenapa bahaya? Ada sambungan lagi sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Penyakit sombong ni sangat parah. Sebab apa? Nabi kata sebesar biji sawi. Sebesar biji sawi wujud dalam hati, dia akan mengalahkan semua kebaikan yang ada bila dekat timbangan tu. Bila ditimbang kan, timbang kebaikan belah kanan, sombong tu belah kiri. Sombong tu mungkin sebesar zarah je, dia mengalahkan semua kebaikan yang ada. Dia memberatkan timbangan tu, menyebabkan kita nanti waliyazubillah, orang-orang yang ada sifat ni nanti akan dilemparkan ke neraka. Jangan mempunyai sifat-sifat yang begini. Ini sangat bahaya kepada diri kita. So kita ni kena audit selalu diri kita, kan? Kena audit selalu diri kita supaya kita tidak mempunyai sifat-sifat yang begini, sifat apa orang cakap yang memakan segala kebaikan yang ada. Kita setiap hari kita dah berusaha nak berbuat kebaikan, kan? Kita berusaha untuk membuat amal ibadah, segala kebaikan yang pahala yang disebut dalam ajaran agama kita. Kita cuba nak buat, tapi kita tak sedar kita mempunyai ada satu sifat atau sikap lain yang menyebabkan kebaikan-kebaikan yang kita ada tadi dimakan oleh sifat yang buruk ni tadi. Antaranya tadi adalah sombong. Okey, kita teruskan pengajian kita menggunakan kitab ini, kitab Petunjuk Nabawi bagi Hati ini. Kita telah berada pada hadis yang keempat. Hadis yang keempat atau bab yang keempat, jadilah kamu di dunia bagaikan anak dagang ataupun pedagang. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Maksudnya diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bahuku sambil bersabda, jadilah kamu di dunia ini seakan-akan anak dagang atau pelintas jalan, ataupun jadilah kamu di dunia ini seakan-akan pedagang ataupun pengembara. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pula berkata, apabila kamu berada pada waktu petang, maka jangan tunggu waktu pagi. Apabila kamu berada pada waktu pagi, jangan kamu tunggu waktu petang. Gunalah masa sihatmu sebelum masa sakitmu dan masa hidupmu sebelum masa matimu. Hadis ini menjelaskan kepada setiap manusia tentang bagaimana cara berinteraksi dengan dunia.
Ia merupakan petunjuk kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan setiap muslim yang datang selepasnya supaya menjadikan dunia ini bagaikan pelintas jalan. Hal ini menunjukkan bahawa atau dalam hadis tadi bukanlah bererti pilihan, akan tapi membawa erti bahkan. Maka seolah-olah Nabi SAW berkata kepada Ibnu Umar, jadilah kamu di dunia ini bagaikan anak dagang. Sesungguhnya anak dagang kadang-kadang menetap bukan pada tanah airnya dan kadang-kadang ia terikat dengan dunia lebih banyak daripada orang yang menetap. Lalu baginda bersabda, malah pelintas jalan, yakni bahkan jadilah kamu seperti pelintas jalan, bukan seperti anak dagang. Akan tetapi, apakah aspek persamaan antara Muslim di dunia dengan pelintas jalan? Adakah ia bererti berpisah daripada orang ramai dan jauh daripada mereka? Tidak, bukanlah ini yang dimaksudkan oleh hadis di atas. Oleh sebab itu, Ibnu Umar dan para sahabat yang lain tidak mengasingkan diri mereka daripada masyarakat yang mereka hidup. Bukanlah di sini perbincangan berkenaan dengan uzlah. Ia akan dibincang dalam hadis yang khusus untuknya insya-Allah. Adapun beberapa aspek persamaan dalam hadis tadi sebagai berikut. Seorang yang menetap dalam negerinya bersama keluarga kadang-kadang merasa tenang dengan keluarga, anak-anak, sanak saudara, kawan-kawan dan hartanya. Ia tidak benar-benar terasa betapa perlunya kepada penjagaan Allah dalam setiap detik hidupnya. Adapun musafir, ia jauh daripada semua itu. Maka ia amat bergantung kepada Allah dan hatinya tetap terpaut dan benar-benar bergantung kepada Allah. Okey, hadis ni tadi dia nak menerangkan kepada kita. Kita kena rasa hidup di dunia ni bukan sebagai tempat menetap. Ataupun popular dalam kalangan kita ni, dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Dunia ini bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Dia bagi analogi bagaimana seorang yang pergi berdagang ataupun pergi bekerja ke luar negeri kan. Orang yang pergi bekerja kat luar negeri berbanding dengan orang yang berada di dalam negara, berada di negeri sendiri. Tentu orang yang berada di negeri sendiri ni hidupnya lebih tenang, ada anak-anak, ada rumah, ada kereta dan sebagainya, dia dah comfort zone. Kalau orang yang berada di negeri orang, ada dia punya stres tu lah kan. Maksudnya dia ada apa nama, ada matlamat kenapa dia ada berada di sana tu. Matlamat dia apa? Dia mengumpulkan segala harta yang ada, bekerja untuk mengumpul segala duit tu, dia nak bawa pulang kepada dia punya negeri asal. Dia nak bawa kepada negeri asal. Orang berbanding dengan orang yang menetap kat negeri sendiri, dia tak akan rasa nak berlomba-lomba mengumpul harta. Dia akan lebih rileks dan tenang lah. Bahkan orang-orang yang menetap tidak musafir itu berbeza antara satu dengan yang lain. Ada ikatan hati mereka dengan Allah kerana beberapa faktor, antaranya ialah bergantung kepada tabiat kerja yang mereka lakukan. Tentulah hati seorang petani lebih kuat bergantungannya kepada Allah bandingkan hati seorang pegawai umpamanya. Petani sentiasa mengharapkan hujan yang secukupnya dan udara sesuai, kemudian tiada penyakit yang mengganggu dan akhirnya mengharapkan harga yang munasabah bagi hasil taninya. Dan begitulah seterusnya. Lalu ia sentiasa bergantung dan berharap kepada Allah. Apa-apa kelemahan dan kekurangan pada beberapa hari dalam setahun akan memusnahkan usahanya sepanjang tahun. Tentu sekali bergantungan hati seorang pelajar kepada Allah ketika menghadapi periksaan lebih kuat daripada pergantungannya pada awal tahun. Justru itu hadis tadi berkata, jadikanlah hatimu benar-benar bergantung kepada Allah. Tidak takut kecuali kepada Allah dan tidak mengharap kebaikan kecuali daripadanya. Hendaklah tawakal dan pergantunganmu hanya semata-mata kepada Allah. Tiada sekutu baginya. Macam itulah kita patut rasa kita hidup di dunia ni. Kita kena ada perasaan tu. Perasaan apa? Sebagai seorang yang berdagang ataupun bekerja. Macam analogi yang dah diterangkan tadi kan. Orang yang bekerja di negeri orang tu, dia tak akan enjoy kat negeri tu. Dia akan simpan segala apa yang dia ada, hasil penat lelah dia tu, untuk dia balik ke negeri asal dia nanti, dia nak bina kehidupan di negeri asal. Cuba tengok kalau orang yang pergi luar negara kan, bekerja kat sana tapi dia enjoy.
Balik-balik duit habis. Orang kampung tanya, kau ni kerja sampai ke mungkinlah ke Dubai kan? Tapi balik tak nampak pun hasil yang titik peluh yang kau bawa. Malulah kan, betul tak? Macam kita ni lah. Kita hidup di dunia ni kan. Sepatutnya kita berlomba-lomba mengumpul hasil. Mengumpul hasil. Mengumpul pahala lah kan. Untuk kita bawa kepada kita ke negeri yang abadi. Negara asal kita iaitu syurga nanti. Kalau kita sambil lewa je buat tak tahu kerja main-main kan. Ataupun buat ibadah main-main. Nanti bila dah sampai ke akhirat nanti. Malulah kita dengan orang-orang yang ada di sekeliling. Apatah lagi kalau kita ada kawan-kawan yang dapat masuk syurga. Kita pula belum tentu lagi. Mestilah rasa malu ke tak? Macam dah tadi analogi orang yang bekerja di luar negara. Balik kampung, orang kampung tanya, mana hasil kau kerja ni? Kan? Orang lain balik, buat rumah banglo 2-3 tingkat. Kan? Ada yang balik, bukan setakat satu rumah banglo, 5-6 rumah banglo dapat buat. Yang ni seorang ni balik, apa pun tarak. Kita nanti janganlah nanti kita balik ke akhirat sana nanti apa pun tarak. Malu kepada apa nama? Kita punya kawan-kawan atau kenalan satu hal. Satu lagi hal yang lebih parah lagi, kita akan balik ni kita akan kekal abadi di tempat tu nanti. Dah tak ada perubahan dah. Kita dah tak mampu nak memperbetulkan keadaan, dah tak boleh dah. Kalau macam orang yang bekerja tadi, keluar negara, balik sini, dia rasa menyesal, mungkin dia boleh keluar negara balik untuk memperbetulkan keadaan. Tapi ini macam cakap apa, no, this one way. One way pun cakap, one way trip. No U-turn dah. Amat bahaya kalau kita tak bawa bekal langsung. So kita berusaha bersungguh-sungguh untuk transfer ataupun bawa hasil ke negeri abadi. Seorang musafir tidak akan membawa bersamanya melainkan barang yang perlu saja, maka kita tidak akan mendapati dia membawa semua peralatan yang ada di rumahnya. Tidak membawa bilik tidurnya, tidak juga bilik tamunya dan juga bilik makannya, bahkan dia tidak membawa semua buku-buku dan pakaiannya. Kerana sekiranya dia membawa semua itu, tentu dia tidak dapat berjalan atau dia akan terlambat dalam perjalanan dan setidak-tidaknya akan menyusahkannya. Begitu juga seorang Muslim yang mesti mengambil daripada dunia ini apa yang boleh membantunya dalam menjayakannya ke akhirat dan meninggalkan apa jua barang yang menyusahkannya ke akhirat dan menghalangnya daripada mendapat kedudukan yang tinggi di syurga abadi. So, dalam dunia ni memang Allah dah sediakan macam-macam benda. Segala benda ni Allah dah tentukan untuk kita guna. Seorang Muslim tu dia bijak lah kan. Dalam segala benda yang Allah cipta dalam dunia ni, apa yang boleh membawa dia, memberi manfaat kepada dia untuk dibawa ke negeri abadi. Analogi mudahnya tadi, seorang yang pergi musafir kan. Pergi musafir takkan dia nak bawa semua benda yang dia punya. Pergi musafir sekali kan. Takkan dia nak bawa dia punya baju satu almari. Nak pergi musafir. Itu akan memberatkan dia. Takkan dia nak bawa semua barang-barang dapur yang ada. Dia nak masak. Dia bawa segala cerek-cerek, kuali-kuali yang ada macam dia berkehidupan kat rumah tu. Tak boleh. Dia akan ambil benda-benda yang bermanfaat aja. Kalau dia bawa semua, habislah penuh beg. Akan melambatkan perjalanan dia. Macam itulah kita dekat dunia ni. Kita kena pandai pilih-pilih. Apa yang manfaat untuk kita kita bawa ke akhirat nanti. Apa yang tak manfaat, tinggalkan. Apa yang manfaat, bawa. Apa yang tak manfaat, tinggalkan. Macam mana kita nak tahu beza benda yang manfaat untuk akhirat dan benda yang tak bermanfaat untuk akhirat tu? Melalui apa yang diterangkan dalam Quran dan hadis lah. Dan sepatutnya dengan kita punya usia dah sebegini ni, kita dah ada ilmu lah. Mana yang ada manfaat untuk kita akhirat. Itu kita rebut. Bawa. Kan? Kendong setiap hari. Amalkan kan. Mana yang tak manfaat tu,
Mungkinlah dia dah jadi kita punya kesukaan kan. Kesukaan susah kita nak tinggalkan, tapi slowly kita tinggalkan sikit demi sikit. Mungkin mula-mula kita bawa juga kan. Kita buat lagi benda tu, tapi slowly kita tinggalkan sebab dia tak ada manfaat untuk akhirat kita. Kalau kita masih lagi kendong dia dalam perjalanan kita ni, penatlah kita ataupun slow lah kita punya perjalanan. Orang lain semua dah jauh ke depan, kita slow disebabkan benda yang kita kendong yang tak ada manfaat tu tadi. So kita kena cuba kendong benda yang manfaat saja. Slowly tinggalkan segala benda-benda yang tak bermanfaat. Seorang musafir tidak akan melihat jalan ini sebagai tujuan dan matlamat, akan tetapi ia melihatnya sebagai jambatan yang boleh menyampaikannya kepada matlamat. Kerana itu, ia tidak mengumpulkan apa saja yang menarik hatinya di pertengahan jalan, sama ada dalam bentuk pokok-pokok, bunga-bunga maupun batu-batan yang cantik. Demikianlah seorang Muslim yang sepatutnya berinteraksi dengan dunia dan menganggapnya sebagai jambatan. Janganlah melihatnya sebagai tujuan dan matlamat. Memanglah dunia ini tidak patut dijadikan matlamat kerana ia pasti akan hilang. Dah terangkanlah. Dunia ni jangan jadikan dia sebagai matlamat kita. Bersungguh-sungguh sangat dengan benda-benda dunia, benda-benda yang kurang manfaat kan. Jangan bersungguh sangat kan. Macam orang yang bermusafir tadilah. Kalau dia berjalan asyik duk tengok pokok bunga, berhenti kejap tengok pokok bunga, berhenti kejap nak mandi air terjun, berhenti kejap nak Yalah, benda-benda yang melengahkan dia untuk sampai ke matlamat lah kan. Akhirnya dia akan lambatlah untuk sampai ke matlamat. Tapi sebenarnya dia kalau dia tak buat pun benda-benda tu, dia tak tak merugikan dia pun. Bahkan kalau dia tak buat benda-benda tu, dia akan sampai ke matlamat tu dan dia akan lebih masa pada tempat yang dia dituju tu. Lebih cepat sampai. Ataupun dia tak merasa keletihan. Macam itu kita kat dunia ni. Jangan keterlaluan sangat ambil benda-benda yang tak bermanfaat menyebabkan kita keletihan untuk mengerjakan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk akhirat. Solat sesuatu yang manfaat untuk akhirat, tapi kita ada benda aktiviti lain yang tak ada manfaat pun untuk kita punya akhirat. Dunia pun tak ada manfaat, akhirat pun tak ada manfaat, menyebabkan kita nak solat pun jadi letih, terlewat sikit, ataupun kurang khusyuk. Padahal solat tu dia bermanfaat untuk akhirat. So kalau ada benda-benda yang kita boleh buang, kita boleh tinggalkan atau kurangkan dia punya aktiviti tu supaya solat kita lebih khusyuk, itu kita patut kita rebut, patut kita lakukan. Sebab solat itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat kita. Dan kita kena pandang dunia ni sebagai jambatan saja. Jambatan. Apa yang kita ada tu, jadikan dia sesuatu yang boleh menyebabkan kita sokongan kepada kita untuk meraih benda yang bermanfaat untuk akhirat. Contohnya apa? Macam kita nak solat kan. Solat malam katakanlah kan. Minum kopi tu dah jadi benda bermanfaat lah kalau kita tujuan kita tu untuk solat tahajud malam-malam. Macam tu. Itu namakan gunakan dia sebagai jambatan untuk kita melakukan perkara yang bermanfaat untuk akhirat. Seorang musafir itu akan merasa dalam setiap saat dan setiap langkah yang dilaluinya bahawa ia telah jauh meninggalkan titik permulaan dan kian menghampiri titik penghujung. Apabila ia musafir dalam kereta umpamanya, maka ia sentiasa merasakan bahawa ia telah melewati beberapa kilometer dan masih baki jarak perjalanannya beberapa kilometer lagi. Dan sekiranya ia berada dalam kapal terbang, ia berkata telah berlalu tempoh perjalanannya beberapa waktu dan baki lagi beberapa saat. Demikianlah seterusnya seorang Muslim hendaklah sentiasa merasakan bahawa setiap detik ia menghampiri titik akhir perjalanannya di dunia ini kerana ia kian menghampiri mati. So, kita kena sedar, semakin bertambah usia kita ni,
Semakin jauhlah kita daripada titik mula kita dan kita semakin hampir kepada titik akhir kita. Ataupun kita semakin hampir kepada kematian kita. So, bila kita dah sedar begitu, sedangkan kita tak membawa apa-apa bekal untuk sampai kita punya tujuan akhir itu nanti, sepatutnya kita ada rasa cemas lah. Setiap hari sepatutnya kita ada rasa cemas. Sebab setiap hari yang berlalu tu, kita semakin hampir kepada titik hujung. Kita kena pastikan sehari ni ada tak bekal yang aku dah siapkan. Setiap hari kita kena berada dalam keadaan apa? Bersiap-siap untuk pergi. Setiap hari kita kena berada dalam keadaan apa tadi? Ya, bersiap-siap bukan bersiap-siap untuk pergi. Bersiap-siap untuk sampai ke tempat asal. Kita dah siap tu. Kita dah bersedia belum nak sampai ke tempat yang kita tuju tu. Dah cukup ke bekal? Sebab tempat yang kita tuju ni nanti kita akan duduk selama-lamanya. No turning back. It's a one way. Apa tadi? Perjalanan. One way trip. No turning back. Ada tak bekal kita bawa ni? Setiap hari kita kena perhatikan diri kita. Hari ni ada apa tak yang aku dah siapkan untuk hari aku akan pulang ke negara asal nanti. Aku akan tiba di tempat asal aku tu nanti. Setiap hari kena fikir. Hari ni ada tak benda yang tak bermanfaat yang aku dah kendong sehingga memberatkan aku nak meneruskan perjalanan. Setiap hari kena fikir. Setiap hari kita tengok perhatikan diri kita. Berbandingan dengan demikian itu seumpama seorang pelajar yang tekun apabila guru berkata, saya akan membuat ujian kepada kamu secara tiba-tiba. Lalu pelajar yang tekun akan datang pada setiap hari dalam keadaan bersedia untuk ujian. Adapun pelajar yang malas akan berkata, jauh lagi masanya sekiranya ujian akan diadakan pada minggu hadapan. Justru kerana itu dia tidak bersedia. Maka sekiranya ujian diadakan sebelum daripada itu, dia akan menyesal dan terkejut. Macam student ni nantilah. Ada seorang student dia setiap hari dia keadaan bersedia untuk ujian. Dia dah baca, dia hafal. Kalau student lagi relax je sebab dia kata lambat lagi ujian. Lepas tu tiba-tiba cikgu kata hari ni ada kuis. Yang seorang lagi mestilah gembira, dia dah setiap hari dia buat preparation. Yang seorang lagi terkontang-kanting lah. Apa pun tak tahu kan. So kita ni kena dalam keadaan bersedia sebab kematian tu akan datang tiba-tiba. Kita tak tahu kan. Kalau kematian tu datang tiba-tiba, kita dah ada persiapan, alhamdulillah. Kan, kalau tak ada persiapan lagi macam student tadi lah, dia nak jawab apa dalam peperiksaan. Kan, betul tak? Kita kena pastikan diri kita dalam keadaan bersedia. Dan inilah maksud kata-kata Ibnu Umar, apabila kamu berada pada waktu petang, usahlah tunggu waktu pagi. Dan apabila kamu berada pada waktu pagi, usahlah tunggu waktu petang. Dan rebutlah masa sihatmu sebelum datang masa sakitmu. Dan rebutlah masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Ya, kesihatan tidak kekal lama, begitu juga hidup ini. Kerana itulah Rasulullah SAW bersabda yang maksud, rebutlah 5 sebelum datang 5. Masa mudamu sebelum tua, masa sihatmu sebelum sakit, masa kayamu sebelum papa, masa lapangmu sebelum sibuk, dan masa hidupmu sebelum mati. So, ada hadis daripada Nabi Muhammad SAW, kita kena rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Muda sebelum tua. Waktu muda-muda ni lah kena rajin lah buat ibadah. Dah tua esok susah sikit lah, dah uzur kan. Mata pun dah rabun, tak boleh nak baca Quran. Pinggang pun dah sakit, tak boleh nak berdiri lama. Sekarang kita boleh solat lagi dalam keadaan sempurna. Lembut lah. Nanti bila dah tua, dah tak ada kemampuan tu, kita akan rasa menyesal. Semuda ni, banyakkan ibadah. Bukan nak menanti waktu kita dah tua nanti. Sekarang, masanya adalah sekarang. Masa sihatmu sebelum sakit. Kita ni memang semua akan sakit. Kan? Bila dah berusia nanti adalah macam-macam lah. Sakit tua lah apa kan. Macam-macam ada. Macam-macam penyakit ada sekarang. Tak semestinya tunggu tua orang.
Orang muda sekalipun ada yang umur awal 40-an dah mula sakit-sakit sana sini kan. So kita ni masih alhamdulillah masih lagi sihat ni. Masih lagi dalam keadaan muda, masih lagi dalam keadaan sihat. Perbanyakkan ibadah kan. Apa ibadah-ibadah yang memerlukan tenaga macam puasa kan. Puasa sunnah, nak pergi umrah kan. Itu semua ibadah-ibadah yang perlu dilakukan ketika kita muda. Apatah lagi haji kan, perlukan tenaga yang sangat banyak. Kalau ada kemampuan kita perlu rebut untuk pergi haji. Masa kayamu sebelum apa-apa. Kita ada kemampuan, masa itulah buat segala kebajikan yang ada kan. Masa kaya tak semestinya hanya ibadah sedekah aja. Kan? Masa kaya ni kita pergi contohnya pergi umrah, kan? Ada duit sikit, pergi menuntut ilmu ke tempat yang agak jauh sikit kan, mungkin ada majlis ilmu yang dianjurkan agak jauh daripada tempat kita, cuma usaha pergi untuk kita dapatkan ilmu. Masa lapangmu sebelum sibuk, ada masa lapang tu jangan buat benda-benda yang tak berfaedah kan. Sekarang ni terkenal dengan Facebook lah, TikTok lah, Instagram lah. Kita habiskan masa dengan benda-benda begitu. Janganlah kan. Masa-masa yang terluang, masa lapang yang ada ni cuba isi dengan ibadah kan. Ibadah. Kita kena ada satu ibadah yang kita rasa seronok buat setiap hari kan. Kita boleh kekalkan. Yang kita boleh istiqamah. Ada setengah orang dia suka baca buku-buku agama, baca kitab kan, baca hadis Nabi. Ada orang dia berpuasa kan. Ada orang dia suka berzikir. Buatlah. Ada satu. At least kena ada. At least lah kita ni kan. Rakyat awam ataupun orang awam macam kita ni. Kena ada lah. Kan? Satu ibadah yang kita dawamkan ataupun kita buat. Kita biasakan setiap hari. Jangan masa lapang tu habis dengan perkara yang tak berfaedah macam kita dah sebutkan tadi kan. Kita kena buang sedikit demi sedikit segala benda-benda yang tak berfaedah ni yang menyebabkan kita rasa berat nak sampai ke titik akhir kita tu. Dan satu lagi yang Nabi suruh rebut, hidupmu sebelum mati. Mati ni tak ada apa dah lah. Apa pun tak boleh nak buat lah. Kalau sakit mungkin ada lagi peluang untuk buat kebajikan kan. Kalau miskin ada lagi. Tapi kalau dah mati, apa pun bekal yang kita ada waktu tu, itu je lah yang kita bawa bertemu Allah Subhanahu Wa Taala untuk diadili. Okay. Orang musafir akan melalui beberapa perhentian dalam perjalanannya untuk mendapatkan bekalan. Jika tidak, dia akan kehabisan bekalan dalam perjalanan. Begitulah juga seorang Muslim semestinya mendapat bekalan di stesen-stesen ilmu dan bergaul dengan para solihin. Memanglah ia akan berhadapan dengan pelbagai kesukaran dan kesusahan dalam perjalanannya kerana pengembaraan itu sebahagian daripada kesusahan. Demikianlah seorang mukmin akan berhadapan dengan kesukaran dan perkara-perkara yang tidak disukai dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak akan berjaya kecuali dengan kesabaran di atas ketaatan, kesabaran daripada melakukan maksiat dan kesabaran menghadapi musibah. Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda yang maksud dibaluti neraka itu dengan perkara yang diingini ataupun dipagari neraka itu dengan perkara-perkara yang diingini dan dipagari syurga itu dengan perkara-perkara yang dibenci. Poin yang kelima ni dia nak terangkan kepada kita dalam perjalanan kita tu nak menuju ke tempat negeri asal kita ni, kita akan melalui beberapa perhentian untuk mendapatkan bekalan. Bekalan-bekalan tu adalah stesen-stesen ilmu dan bergaul dengan orang-orang soleh. Bekalan perjalanan tu adalah banyakkan bergaul dengan orang soleh dan juga timba ilmu pengetahuan. Banyak menimba ilmu pengetahuan. Dan perjalanan tu juga nanti dia akan menghadapi kesukaran. Banyak kesukaran. Tidak mudah untuk ke syurga, tidak mudah. Sebab itu Nabi kata, syurga itu dipagari dengan benda-benda yang tidak disukai oleh nafsu. Neraka itu dipagari dengan benda-benda yang disukai oleh nafsu. So kalau kita nak ke syurga, kita akan lalu pagar-pagar yang kita tak suka. Pagar ni, pagar itu kan. Pagar solat.
bukanlah kita tak suka solat tu kan, tapi orang cakap apa, nafsu kita dengar tak suka kan, nafsu kita ni. Solat malam, apatah lagi solat malam kan. Kadang kita mengantuk waktu isyak, kita kena lawan rasa mengantuk tu solat isyak. Itu pagar-pagar tu lah. Puasa tu utamanya kan. Puasa tu susah. Tak makan daripada pukul 8, daripada terbit matahari sampai terbenam matahari. Itulah pagar-pagar dia, semua benda-benda yang tak disukai oleh nafsu kita. Tapi neraka tu pagar-pagar dia semua pagar-pagar yang mudah, yang disukai oleh nafsu. Yang syok, orang cakap apa? Syok lah kan. Tapi sebenarnya bila kita buat benda tu, dia akan menyengsarakan hati kita. Walaupun perkara pagar-pagar syurga itu susah, tapi kalau kita kerjakan dia, kita lepasi satu demi satu, kita akan rasa semakin bahagia sebab kita semakin dekat kepada syurga. Tapi pagar-pagar neraka ni semakin kita melakukannya, kita lalui pagar-pagar tu, semakin kita akan rasa kepanasan. Sebab apa? Kita semakin dekat kepada neraka. Begitulah akan berlaku selama-lamanya matlamat dan tujuan yang tinggi serta agung itu jalannya sukar dan susah. Adapun jalan-jalan yang mudah dan senang adalah untuk perkara-perkara yang remeh dan kerdil. Ini dah terangkanlah. Apa saja matlamat kita nak capai dalam kehidupan kita kan. Nak capai kejayaan untuk sesuatu itu. Semuanya susah, mana ada senang. Contohnya nak dapat result yang cemerlang dalam SPM kan. Bukannya susah, bukannya senang, betul tak? Nak kena study, kena berjaga malam, nak dapatkan segulung ijazah misalnya kan. Senang tak? Tak senang. Semualah apa jua matlamat yang kita nak capai dalam keduniaan sekalipun, semuanya susah. Apatah lagi syurga tu, ada pengorbanan yang kita kena lakukan untuk dapatkan dia. Dia tak akan dapat dengan mudah. Ada beberapa pengorbanan dan kesusahan yang perlu kita lalui untuk kita capai. Kita capai syurga tu. Tidak ada yang lebih tinggi dan mahal daripada syurga. Oleh itu, kerana itu kesukaran jalan sesuai dengan matlamatnya yang tinggi. Ingatlah sungguhnya barangan Allah itu mahal. Ingatlah sungguhnya barang dagangan Allah itu adalah syurga. Barang dagangan Allah itu apa? Barang syurga. Kita tak nak rebut ke syurga. Kita kena beli syurga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Bab hadis yang keempat ni pendek saja. Kita dah pun tamat bab yang keempat ni dengan bincangan satu malam saja. Alhamdulillah, semoga bermanfaat untuk keluarga kita kan. Ini semua tujuan abang membacakan ni untuk memimpin keluarga kita ni bersama-sama ke syurga. Kalau ada ilmu, jangan kita sorok-sorokkan sampai kan kepada keluarga kita. Kita kena tarik semua orang-orang yang terdekat kita bersama-sama ke syurga. Itu tujuan abang. Bukan nak masuk syurga seorang-seorang. Bukan abang baca ni nak mengenakan sesiapa, nak kata orang lain jahat abang ni baik, tak. Abang nak semua yang ada dekat abang ni semua bersama-sama abang ke syurga. Bukannya nak baca hadis ni nak kata diri abang ni hebat, power kan, lebih baik, tak. Bukan nak kata orang lain semua jahat, tak betul. Orang lain maksiat, tak, bukan. Macam kita dah bacakan tadi kan. Kalau kita ada dengar ayat-ayat Allah dibacakan kita tu, sebenarnya Allah yang menyampaikan kepada kita. Bukan orang tu tadi, sebab yang dibacakan tu ayat-ayat Allah adalah kata-kata daripada Allah. Allah nak sampaikan kepada kita. Ini melalui orang tu. Kita tanpa kita sedar. So jangan kita menolak sebab Allah yang nak menyampaikan kepada kita. Kalau kita tolak nanti maknanya kita menolak Allah. Waliyadzubillah. Dan apalagi kalau dibacakan tu semuanya ayat-ayat daripada Quran, hadis-hadis Nabi SAW, semuanya ini adalah kebaikan. Itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat membaca Quran, dapat membaca hadis-hadis Nabi ni suatu nikmat yang tak terkata kan. Dia lebih lagi menilai dalam sehari-harian kita hidup dalam dunia ni. Dalam sehari ni kalau kita mendengar satu potong hadis Nabi sekalipun,
Ianya dah lebih berharga daripada aktiviti-aktiviti keduniaan kita yang lain dalam sehari itu. Macam tu sekali. Ada apa-apa kekeliruan nak ditanya kan? Tak ada, alhamdulillah. Tangguhkan majlis kita ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.